Okay, jadi mutasi lah. Okay, sebab ramai lagi tak masuk, slide kecil je ni lah macam biasa. Kalau darah rasa masuk ramai tu, biasa kelas 5A saya tak berani nak buka besar sebab takutnya ada yang tengah-tengah kelas minta nak masuk, saya tak perasan. Jadi ni mutasi. So sambungan dan topik terakhir untuk bab 12. Lepas ni kita akan ada tinggal bab 13 saja. Lepas tu kita akan habislah silibus 3x5 kita. Okay, bab 13 pun pendek saja. Saya rasa dalam satu kelas kot, satu PDPR saja kita akan settlekan minggu depan hari Ahad insyaAllah. Lepas tu kita akan buat, kita akan start dengan latih 2B lah. Tapi sebelum tu kena settle dulu buku Bioscore. Beli buku Bioscore kan, jadi nak kena settle dulu buku Bioscore kita tu. Kita akan start daripada awal balik lah. Tengok macam mana nak selitkan sebenarnya buku tu. Saya tak pernah guna pun buku Bioscore. Saya guna, mula-mula saya mengajar bio. Lepas tu saya tak guna. Saya tak boleh nak masukkan dia dekat dalam PDP saya. Tapi sebabkan awak buat PDPR, dia nakkan modul, maka saya gunalah modul PDP, modul Bioscore tu sebab dia antara buku yang terbaik lah sebenarnya. Negeri lain pun duk beli juga. Saya je tak guna. Sebab buku tu kan banyak kan. Lepas tu belajar bukannya jenis rajin juga. Untuk melengkapkan dia tu, saya pernah guna setahun. Ramailah yang tak boleh tu. Jadi tahun ni saya cepat-cepat habiskan silibus. Lepas tu kita akan pergi dekat buku Bioscore tu daripada bab 1 ke bab 2 tengok macam mana. Tapi kena gunalah buku Bioscore tu sementara menunggu untuk keluar soalan-soalan yang ni kan. Selain daripada guna soalan pasia. Jadi kita cuba semaksimum mungkin lah akan guna buku Bioscore tu, dah beli dah. Okay, jadi hari ni kita nak settle bab 12 dulu. 12.3 iaitu mutasi. Okay, yang baru masuk ni kita ada kakak sini awak. Sekolah ni juga dulu tahun 2018. Nama dia Nur Nabilah Fasihah dia. Nabilah ke apa Betul cikgu. Belajar tahun 2018. Ah. 2018. So, bekas belajar saya juga. Dia akan follow kita punya kelas. Bahkan cikgu biologi insyaAllah. Jadi, kita masuk 12.3 lah. Direct terus mutasi. Apakah mutasi? Okay, mutasi ni sebenarnya paling senang awak ingat. Dia adalah perubahan spontan. Secara tiba-tiba. Tiba-tiba dia jadi. Tak pasal-pasal lah. Jadi mutasi. Tapi mutasi ni ada yang kadang-kadang bagus. Ada yang tak bagus lah. Tapi kebanyakan mutasi tu dia akan menyebabkan kecacatan kepada individu tersebut lah. So perubahan secara spontan dan rawak pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma. So yang ini ni mutasi lah maksud kepada mutasi. Okay, untuk berlakunya mutasi dia ada mutagen. Mutagen ni apa? Mutagen adalah bahan yang menyebabkan mutasi itu berlaku. Ataupun bahan tu meninggikan kadar mutasi. Dia macam menyebabkan orang tu lebih terdedah untuk dalam badan itu jadi mutasi. So kita katakan dia adalah bahan mutagen. Bahan mutagen ini akan menghasilkan bahan genetik baru yang kita sebut sebagai mutan. Mutan pula dia boleh wujud sebagai gen mutan. Oh yang ni saya tak sempat tak ter-highlight. Gen mutan, sel mutan, organel mutan ataupun individu mutan. Individu mutan ni awak tengok cerita X-Men tu kan. Itu individu mutan lah. Contoh individu mutan. Tak ada lah sebenarnya dalam kehidupan kita yang sebenar tak ada lah macam tu. Tapi individu mutan yang kalau kamu jumpa macam pesakit albino, itu adalah contoh individu mutan lah. So yang ini sindrom Down, pesakit sindrom Down itu individu mutan lah. Tapi bukanlah macam mutan yang dalam X-Men tu, yang tu dia lain kan. Okay, so kita tengok apa jenis mutagen. Jenis-jenis mutagen ada 3 lah. Satu, ejen fizikal, ejen kimia, ejen biologi. Ini saya ambil daripada buku teks awak.
So, apa contoh ejen fizikal ni? Sinar UV daripada matahari. Kita dah belajar sinar UV ni ada yang bahaya dengan ada yang tak bahaya. Yang tak bahaya tu tak ada apa-apa kesan kepada manusia lah. Elok aja. Dia akan membantu kita dalam banyak hal. Tetapi sekiranya kita terdedah kepada sinaran UV yang berbahaya daripada matahari, dia akan jadi ejen mutasi lah. Mutagen. So, ada satu lagi sinaran pengayonan seperti sinar alfa, beta, gamma dan juga sinar X lah. So, yang ni sebab apa? Sebab dia boleh, tapi sinar gamma tu dia boleh bunuh sel kanser. Dia bersifat membunuh sikit. Yang ini dia menyebabkan perubahan dalam gen. Dia tak sampai membunuh, tak sampai membunuh sel. So, sinar X, sinar alfa dan juga sinar beta. Dia boleh mengubah struktur asal genetik dalam seseorang itu. Okay, ejen kimia pula, contoh karsinogen, ini bahan kimia lah yang berbahaya. Kita panggil sebagai karsinogen. Contoh asap rokok. Okay, bahan pengawet dalam makanan, cek balik apa dia ada beberapa jenis bahan pengawet yang sangat berbahaya. MSG tu kalau ambil sikit tak apa, kalau ambil banyak dia dah jadi berbahaya lah. Banyak lagi sebenarnya. Okay, lepas tu kita ada formaldehyde dan kita ada benzena. Okey, lepas tu kita ada ejen biologi lah. Yang ini virus ataupun bakteria. Dia juga boleh mengaruh atau mempengaruhi proses berlakunya mutasi ini. So, mutasi dia berlaku dekat dalam sel soma. Contohnya di dalam sumsum tulang yang boleh menyebabkan kanser darah berlaku. Kalau mutasi berlaku dekat dalam sel soma, kita tak panggil dia. Sebab tu bahan radioaktif ke apa-apa, antara apa yang dia boleh buat adalah mitosis tak terkawal. Bila mitosis tak terkawal, dia jadi kanser. So, itu sebenarnya mutasi sebab pembahagian sel tu berlaku secara tidak terkawal. Tapi kita tak panggil dia mutasi lah. Kita panggil dia, dia betul, dia mutasi. Tapi kita panggil, hasilnya adalah kanser. Bukan individu mutan, gen mutan ataupun yang berkaitan dengan mutasi. Dia dapat penyakit. Penyakit itu adalah kanser. That's why antara kalau kita kaitkan sinar X, sinar alpha, beta dengan gamma ni, dia akan menyebabkan mutasi dalam proses pembahagian sel yang membawa kepada kanser. So, ini contohlah kanser yang berlaku dekat dalam sumsum tulang, dia dapat kanser darah. So, itu dalam sel soma. Okay. Jadi, kita tengok pula mutasi ada berapa jenis? 2 jenis. Satu mutasi kromosom, satu mutasi gen. Kalau mutasi kromosom, dia adalah perubahan dalam kromosom, keseluruhan kromosom. Sama ada dia berubah dari segi pertambahan seluruh bilangan kromosom tu bertambah. Contoh manusia 46 jadi 47 ataupun manusia 46 dia kurang jadi 45. Satu lagi perubahan kromosom ini berlaku. Kromosom itu dia ada yang kromosom gen dekat dalam kromosom tu hilang. Daripada banyak dia jadi separuh ke, ataupun ada yang hilang, ada yang berganda, ada yang translokasi ni. Nanti awak akan tengoklah translokasi ni kalau macam dia buat pindah silang, yang saya kata bukan pindah silang kan. Tapi dengan dia tukar gen tapi bukan dengan gen yang alel yang sama. Maksudnya dia buat proses pertukaran gen tu dengan kromosom yang bukan homolog. So dia jadi translokasi. Okay, lepas tu kita ada inversion ni terbalik. Keseluruhan kromosom itu turutan gen jadi terbalik. So bila berubah keseluruhan struktur kromosom ataupun berlaku pertambahan ataupun pengurangan bilangan kromosom, maka kita panggil dia sebagai mutasi kromosom. Kalaulah sikit je, satu je. Yang ini ni, nanti awak tengok ni. Oh ni satu je, satu bahagian dalam gen tu. Kalau dia ada X, Y, Z, gen X je yang berubah. Berubah pun sikit je. Tapi perubahan dalam gen itu menyebabkan berlakunya penyakit lain. Itu pun dia jadi mutasi gen. Dia macam satu titik. Sebab tu dia juga dipanggil mutasi gen ni dipanggil mutasi titik. Sebab dia tukar sikit je dekat dalam tu. Tetapi perubahan dalam nukleotida dekat dalam gem itu menyebabkan struktur DNA dia berubah. Itu yang menyebabkan mutasi gen. Okay, so tengok ni. Apa dia mutasi gen? Perubahan yang berlaku dalam gen. Turutan base dalam molekul DNA yang bertanggungjawab untuk menyusun beberapa asid amino dalam turutan tertentu yang spesifik untuk menghasilkan sesuatu protein telah pun berubah. So, mutasi ini menyebabkan perubahan pada turutan base dalam molekul DNA dan menjejaskan penghasilan sesuatu protein.
Okey, dalam buku teks awak kalau macam ni lah mutasi gen dia juga dipanggil sebagai mutasi titik. Dia bukan tukar banyak, dia tukar sikit je. Perubahan pada satu gen saja. Jadi dia juga dikenali sebagai mutasi titik. Perubahan ini mengubah kod genetik dan akhirnya asid amino, sintesis asid amino tu dah jadi lain. Masih dapat asid amino tapi dia dah tak sama macam yang asal. So sedikit saja perubahan struktur protein yang dihasilkan tu berubah dan protein baru yang dihasilkan tu mungkin tak sempurna macam yang asal. So mutasi gen ini dia berlaku melalui 3 cara, penggantian base, pelenyapan base dan sisipan base. Okay, ni untuk penggantian base lah. Dia ganti. Asid amino tu macam sepatutnya pasangan dia tak nampak lah. Dalam buku teks awak lah, awak tengok muka surat. Saya ambil ni daripada buku teks awak je. Muka surat 270. Sepatutnya pasangan untuk pasangan untuk A adalah T. Tapi dia tukar. Dia masuk G dekat situ. Bila dia masuk G dekat situ, asid amino tu dah jadi berlainan dekat sini. Dia punya turutan dah jadi lain. So dia dah berubah. Penggantian base itu telah pun berlaku. Asid amino ini dah tak sama macam yang asalnya di sini. Yang ni yang asal, mari masuk G, ganti tempat T. So dah jadi G G. Dia punya ni dah jadi lain. So dah jadi berlaku proses penggantian base. Kalau sisipan tu dia tambah tengah-tengah. Dia masuk. So turutan base yang seterusnya telah pun berubah. So asid amino baru dihasilkan lah. Yang ni asid amino lain disintesiskan. Okay, yang ini pula lenyap. G ni hilang. Buat tubik. Dia hilang terus. Jadi berubahlah dia punya turutan chain. So asid amino baru juga dihasilkan. So ini yang menyebabkan gen tu dia dekat dalam tau. Dia bukan gen macam nak cakap kat awak. Dalam gen tu. Kalaulah gen tu yang berubah, dia jadi mutasi kromosom. Gen tu hilang. Satu gen tu hilang. Katalah gen tu huruf A. Gen tu hilang terus semua. Itu kita panggil mutasi kromosom. Mutasi gen ni dalam gen tu yang berubah. Faham tak? Boleh tak? Awak faham tak? Kat 5A? Oh 5A. Dia beza tau. Macam ni. Ini kalau awak tengok muka teks awak, muka surat. Saya takut awak tukar je 271. 271 ni kalau awak tengok dia ada pelenyapan juga. Dia ada penggandaan penyongsangan dengan translokasi. Kalau awak tengok dia macam ni. Yang ini ni A, B, C, D, E, F, G tu adalah gen. Turutan gen dalam kromosom. Ini satu kromosom. So kalau dihilang, dia lenyap ni, dia lenyap terus. D tu lenyap terus. Tapi kalau mutasi gen dalam D tu yang berubah, dia ada. Cuma dalam nak membentuk gen D tu dia ada susunan protein dekat dalam dia. Susunan asid amino yang menghasilkan gen D. Susunan asid amino tu yang berubah. Sebab tu gambar dekat sini pun nampak dah beza tengok. Gambar ni, ini dalam gen tu. Susunan dia. Dalam gen yang nak jadikan D tu, dalam D tu ada susunan nukleotida. Susunan asid amino yang akan membentuk satu nukleotida panjang, satu DNA yang panjang. So dia buat tubik satu je. Sebab tu dia buat tubik gambar macam ni. Dia titik ni dah. Ni kat sini. Ini satu gen. Satu gen dalam DNA tu. So ini dia buat tubik. Dia bukan yang kita kata turutan A, B, C, D tu tak. Yang ini turutan DNA dekat dalam tu yang membentuk gen A tadi ataupun gen B tadi ataupun gen D tadi. Faham tak? Beza antara mutasi gen dengan mutasi kromosom yang hilang lenyap juga. Saya takut auto tukar je. Ini perubahan ni dia pula gen tu masih ada. Kalau D tadi macam ni kan. Tadi D tu masih wujud. D tu kalau kat sini dia hilang terus. Kalau mutasi kromosom ni. Kalau mutasi kromosom, dia ada juga yang lebih kurang. Macam ni, D tu hilang terus, tak ada. Tapi kalau mutasi gen, D tu masih ada. Cuma D tu berubah jadi D koma.
D dah jadi D koma. Kita kata okey, D ni dah berubah. Apa yang berubah? Dalam dia, turutan dekat dalam gen tu yang berubah. Turutan apa yang berubah? Turutan nukleotida dekat dalam gen tersebut. Apa dia nukleotida tu yang awak tengok dekat waktu awak belajar dulu yang ada apa base-base bernitrogen tu kan? Base-base bernitrogen tu lah yang berubah. Dia punya macam tadilah ada yang hilang, ada yang digantikan ni. Kata C dengan G ni, C hilang. Dia masih sama ni gen yang sama cuma sikit je satu titik, satu bahagian je. Sebab tu dia panggil sebagai mutasi titik. Kalau penggantian base, C ni dia ganti dengan benda lain. Bila dia ganti dengan benda lain, pasangan dia pun akan jadi lain. Lepas tu kalau dia lenyap, C ni dia lenyap terus. So dah tak ada dekat sini satu. C dengan G ni pun akan hilang terus. Itu maksud dia lenyap. Lepas tu kalau diganti dengan, tadi kan ni kalau diganti dengan T. Pasangan dia akan jadi berubah lah. Sebab pasangan T mesti A, pasangan C mesti G. So ini kat sini, gen tu ada lagi. Gen tu masih gen D tadi. Tapi gen dekat dalam gen tu yang berubah. Faham ke? Boleh ke? Mia? Farid? Faham cikgu. Boleh? Maksudnya kat sini dalam dia, dalam gen tu yang berubah. Kita tahu panggil mutasi gen. Gen tu wujud lagi, cuma dia berubah sikit. Sikit je. Sebab tu kita panggil dia sebagai mutasi titik. Perubahan, tapi perubahan itu mengubah kod genetik yang digunakan untuk sintesis asid amino. Jadi macam contohlah, bila dia jadi, hasil dia kan, hasil dia ke apa? Darah merah masih dihasilkan. Sel darah merah dihasilkan. Macam contoh ni, mutasi gen untuk anemia sel sabit ni adalah contoh kepada penggantian base. Apa yang berlaku adalah gen dia, saya ambil yang penggantian base lah. Kononlah yang tadi kan. Tempat tu T dengan A. Bila dia ganti, G duduk kat sini, dia ganti G, pasangan dia dah tak boleh dah dengan A. Pasangan untuk G mesti C. Bawah ni dah jadi C. So dia dah jadi benda lain ni. Kan nampak awak nampak ni, ganti dengan G dengan C. So ini yang berlaku. Masih ada sel darah merah yang dihasilkan kalau kes anemia sel sabit ni. Ada setengah sel darah merah tu dihasilkan berbentuk bulan sabit. Ada lagi yang normal. Sebab gen tu masih sama. Cumanya dia tak cantik. Dia tak macam yang asal. So dia menghasilkan ciri-ciri lain juga. Iaitu anemia sel sabit tu menghasilkan sel darah merah yang berbentuk sabit. Tak normal. So masih ada sel darah merah. Kenapa? Sebab memang gen untuk penghasilan darah tu ada. Cumanya bentuk dia berubah sikit. Itu kita panggil sebagai mutasi gen. Bukannya dia hilang terus, tak ada. Dia masih ada. Untuk menghasilkan sel darah merah tu gen tu masih ada. Cuma gen yang dihasilkan tu tidak sempurna. Maka sel darah merah yang dihasilkan tak cantik lah, tak bulat, tak macam donat yang biasa awak tengok. Tapi dia berbentuk bulan sabit. Disebabkan itu pembentukan sel darah merah tu tak sempurna. Ingat yang tu. Kalau berlaku mutasi gen, dia bukan terus tak ada langsung. Bukan, dia ada tapi mungkin kurang, mungkin tak banyak penghasilan dia. Sebab telah berlaku perubahan sedikit di dalam turutan nukleotida dalam gen tersebut. Nah, kena ingat macam itulah. So, pesakit ini ada sel darah merah normal tapi ada juga sebahagiannya mempunyai bentuk sel darah merah sabit. Okey, saya nak tanya awak, apa implikasinya apabila seseorang itu ada sel darah merah berbentuk sabit ni? Kenapa? Apa yang jadi pada dia? Apa beza dia dengan orang lain yang semua sel darah merah dia berbentuk normal? Nak suruh awak fikir sikit. Awak fikir awak dah belajar dah hampir semua silibus awak dah belajar. Apa jadi? Kenapa sel darah merah kita berbentuk bulat? Bentuk macam donat ni lah. Ada masuk dalam sikit. Kenapa? Kenapa Allah cipta sel darah merah kita macam ni? Kenapa tak macam ni? Memang kenapa tak boleh bentuk bulan sabit ni? Apa beza? Bila jadi bulan sabit ni, beza apa dengan sel darah merah yang normal? Awak nampak apa yang beza daripada gambar ni? Ras. Tak boleh fikir, Ras.
Ada ke tidak ni Ras Hakim? Ha, berapa? Ada cikgu. Kau boleh fikir lah. Apa jadi? Apa jadi? Berapa? Bila orang tu bentuk bulan sabit sedarah merah dia, apa jadi dengan orang tu? Berbanding dengan orang yang normal ni. Tak cukup oksigen. Apa tak cukup oksigen? Apa rationalnya dia tak cukup oksigen? Sebab darah dia ada separuh saja. Salah. Apa pula darah dia ada separuh macam tu? Sebab dia bulan Fikir sabit lagi, kan. fikir lagi. Fikir lagi. Amani, try jawab. Berapa? Macam katakanlah macam nak cakap jawapan Ras Hakim tu tidak tepat sepenuhnya, tetapi dia tak boleh jawab macam tu. Dia takkan dapat markah kalau dia jawab macam tu. Mungkin dia kata separuh kan, sebab nampak separuh kan. So apa kaitan dengan kekurangan oksigen tu? Siapa nak try jawab? Amani tak nak try jawab, Amani? Darah dia, sel darah tu membawa separuh saja oksigen daripada sel darah biasa. Lagi. Try lagi. Farid tak nak try, Farid? Mia ke? Tak nak try, Natasha? Natasha, Nabila. Amani, Natasha, Nabila, Mia, Farid, Ras. Oh, berapa orang? 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa seorang lagi ni? Lagi ke? Dari 10. 1, 2, 3. 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tak ada orang nak try jawab. Tak boleh fikir, tak boleh terfikir. Dia akan tanyalah benda-benda macam ni lah dia akan tanya dalam soalan biologi. Awak, dia akan tanya kenapa pesakit sel darah merah, pesakit anemia sel sabit ini dia punya apa sebenarnya jadi kat pesakit anemia sel sabit ni. Okay, saya bagi tahu awak tadi ada kaitan dengan bentuk kan. Ras kata sebab dia separuh. Okey, bila dia separuh tu, awak ingat apa yang awak belajar sebelum ni yang ada kaitan dengan dia? Bila bentuk tu berubah. Dia tak boleh cakap macam Ras cakap bentuk dia separuh. Apa? Apa yang awak belajar? Tak ingat? Luas permukaan. Siapa boleh kaitkan dengan luas permukaan? Tak boleh juga. Mia. Mia dengar tak Mia? Nyak je. Farid, tak nak try. Saya dah bagi tahu dah, saya dah bagi hint dah. Luas permukaan. Apa beza luas permukaan dia? Dengar. Gana? Luas permukaan ni macam mana Mia? Siapa banyak, siapa sikit luas permukaan? Siapa yang ada luas permukaan yang lebih besar? Sel darah merah berbentuk sebulan sabit ni ke ataupun sel darah merah yang normal? Yang normal. Yang normal kan? Awak tak boleh guna perkataan separuh, Ras. Awak kena bagi tahu luas permukaan sel darah merah berbentuk sabit ini, luas permukaan dia kecil. Bila luas permukaan dia kecil, maksudnya apa? Kawasan untuk gas oksigen
berpadu dengan hemoglobin sikit. Jadi hemoglobin yang oksihemoglobin yang berpadu untuk membekalkan darah kita, oksigen dalam darah akan jadi sikit. Itu yang bawa kepada sikit gas oksigen tadi. Macam rasa jawab tadi. Tapi awak kena bagi tahu step by step. Bagi tahu dengan start, luas permukaan sel darah merah berbentuk sabit ini lebih kecil berbanding sel darah merah normal. Maka, kebolehan dia untuk mengikat oksigen akan berkurangan lah. Bila dia kurang bentuk oksihemoglobin, maka darah seseorang itu, oksigen dalam darah seseorang itu akan rendah. Kepekatan oksigen dalam darah seseorang itu akan rendah. Seorang ini tidak boleh melakukan aktiviti berat. Sebab oksigen dalam darah dia kurang berbanding dengan orang lain. Boleh? Itu baru boleh. Itu cara nak jawab soalan sebenarnya. Satu-satu, step by step. Awak kena bagi tahu. So, sebab tu saya kata bila kita belajar biologi, kita kena kaitkan dengan semua benda yang awak dah belajar sebelum ni. Pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, mungkin juga awak belajar benda ni waktu tingkatan 1, 2, 3. Saya kan, memang saya akui sebab saya dah dulu untuk silibus KBSM, saya pernah mengajar lower form. Untuk silibus KSSM, saya tak mengajar. Jadi kan saya tak tahu apa yang sebenarnya awak dah belajar waktu KSSM. Jadi kan, untuk KSSM ni, sebab ada benda yang awak memang tak belajar terus dengan saya dah. Dia tak ada dah ulang-ulang sikit-sikit, tidak. Jadi awak memang kena apply semua yang awak belajar daripada tingkatan 1 sampai lah tingkatan 5. Untuk menjawab soalan sains. Tak kisahlah kimia ke, fizik ke, biologi ke. Memang awak kena guna. Cumanya bila awak jawab biologi, jawablah sebiologi yang boleh. Sebiologi yang boleh, awak kaitkan. Janganlah pergi merapu cerita pasal hok fizik masuk dekat dalam biologi, hok kimia masuk dalam biologi. Kalau ada yang ada kaitan tu boleh. Tapi kalau tak ada tu janganlah masukkan. So kena ingat apa yang awak dah belajar sebelum ni. Macam ni, mana ada kita belajar pasal luas permukaan di dalam bab ini. Tetapi kita boleh kaitkan dengan tu. Soalan boleh tanya benda tu sebenarnya. So itu untuk anemia sel sabit. Okey, dia ada banyak lagi. Dekat sini, thalassemia. Kalau thalassemia pun ada berkaitan dengan darah. Thalassemia ni penyakit yang berkaitan dengan pembentukan sel darah merah jugalah. Sel darah merah dia tu kurang. Dia punya dia ada 2 jenis thalassemia major dengan minor. So dekat situ pun dia ada ni juga. Jadi banyaklah berkaitan dengan tapi hasilnya sama. Bila pembentukan sel darah merah itu tidak sempurna, maka kebolehan dia untuk mengikat oksigen berkurangan. That's why orang yang ada penyakit thalassemia major memang tak boleh buat kerja berat. Dan dia mungkin umur pun tak panjang. Kenapa? Sebab daripada kecil lagi dia dah memang ni. Ada banyaklah. Awak tengok, awak boleh cari dekat dalam tu apa dia simptom-simptom, boleh kata apa, ciri-ciri orang yang ada thalassemia major. Bukan saya kata ada yang panjang umur, ada yang panjang umur, tapi memang dia lebih berat daripada anemia sel sabit. Okey, next kita tengok kepada hemofilia. Hemofilia pula adalah sejenis penyakit di mana pembekuan darah yang lambat pada luka. So hemofilia ni dia kekurangan sejenis protein dalam darah. So dia hilang satu benda juga, protein dalam darah yang diperlukan untuk proses pembekuan darah. Bila jadi macam ni, orang itu dia akan mengalami pendarahan yang berterusan sebab faktor pembeku tu tak dapat dihasilkan. Jadi orang tu tak boleh buat proses pembekuan darah dengan cepat. So keadaan ini boleh membawa kepada maut lah. Okay, jadi satu lagi awak kena ingat, yang hemofilia ini adalah penyakit baka terangkai seks. Saya dah bagi tahu awak dah. Kenapa? Sebab dia duduk di bahagian X, kromosom X yang tiada pada lelaki. Pada Y tu, bahagian Y tu tak ada. X tu dia ada semua, atas bawah kan. Tapi Y dia ada separuh saja. So bahagian gen yang ada membawa hemofilia ni duduk dekat bahagian atas. Yang tidak boleh di-cover oleh gen Y. Maka kebanyakan pesakit hemofilia adalah orang lelaki. Okay. So kita tengok pula yang seterusnya adalah albinism. Okey, albinism ini adalah perubahan dalam gen yang mengawal warna kulit.
So gen baru yang dihasilkan ni tak boleh hasilkan pigmen kulit. Tak ada pigmen melamin yang dihasilkan, gen baru yang dihasilkan. So orang yang mempunyai penyakit, orang yang kita kategorikan sebagai albino ni, kulit dan rambut albino ni berwarna putih. So pesakit dia kita panggil sebagai albino. Penyakitnya albinism. Okay, orang ni kulit rambut dia semua warna putih dan matanya berwarna merah jambu sebab dia tak ada pigmen melamin dekat dalam badan dia. Dia tak ada pigmen yang boleh memberikan warna kepada kulit dia. Maka kulit dia tak ada pigmen purple, tak ada coklat pekat, tak ada, semua tak ada. Jadilah dia putih. Putih dia pula, dia macam pinky sikit lah orang tu sebab nampak terus dia punya macam darah-darah. Bukanlah nampak salur darah, tidak. Sebab daging kita ni pun pink-pink kan sebab banyak salur darah. So orang tu kulit dia putih-putih melepak. Tapi kemerah-merahan. Dan orang ini tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari sebab pigmen melamin tu sebenarnya yang boleh halang cahaya matahari masuk dekat dalam badan kita. So dia tak boleh terdedah kepada cahaya matahari yang sangat. Sebab tu kalau awak tengok albino ni, dia akan pakai topi, dia akan pakai baju tutup sampai lengan. Bila kita tengok pun kita tengok 2 kali sebab pakaian dia dah penuh macam tu, lepas tu dia putih pula kan. But even mata dia pun mata hitam dia pun tak hitam mana. Pink, ada yang macam nak pink, ada yang macam nak koko muda gitu. Itu adalah orang albino lah ni lah. Ni awak boleh tengok ni. Dia tidak hitam lah. Yang ini ni orang Afrika tapi anak dia ada yang albino dan albino ini dia boleh dia boleh diwarisi lah yang kalau dalam keturunan tu adalah. Samalah anemia sel sabit, hemofilia, thalassemia, cystic fibrosis, semua itu adalah penyakit yang boleh diwariskan. Ingat mutasi gen boleh diwarisi. Mutasi kromosom tidak boleh diwarisi. Dia tidak diwarisi. Kalau dalam keturunan tu ada orang kena mutasi kromosom, tak semestinya akan ada lagi orang yang kena mutasi kromosom. Katalah dalam keturunan dia tu adakah adik dia tu kata sindrom Down. Tidak semestinya nanti ada lagi dari keturunan dia sindrom Down. Tidak, sebab dia mutasi kromosom dia tak diwarisi. Mutasi gen dia diwarisi. Bila gen yang ada penyakit ni, ada mutan ini diwariskan kepada anak dia, maka dia akan diwarisi sehingga ke cucu cicit. Itu yang berlaku lah. Beza antara mutasi gen dengan mutasi kromosom. Buta warna tu samalah. Buta warna ni, yang ni awak tengok ni, ini burung merak lah. Yang albino. Yang awak tengok tiba-tiba buaya putih. Albino lah tu. Gajah ada warna putih tiba-tiba awak cari dalam internet. Banyaklah gambar memang akan ada lah. So itu albino lah sebab bukan yang macam biasa kan. So tidak hanya berlaku kepada manusia, juga boleh berlaku kepada haiwan. Okey, untuk next adalah buta warna. Buta warna pun sama, adalah penyakit terangkai seks, penyakit baka terangkai seks sebab dia dikawal oleh gen pada kromosom X bahagian yang tak ada pada kromosom Y. Seseorang yang buta warna tidak boleh melihat atau membezakan warna merah dan hijau. Yang ni tu kan saya nak tunjuk, so boleh tunjuk dalam ni. So ini macam ni 56, kalau awak tak nampak 56 ni, kemungkinan besar awak ada buta warna lah. Nampak ke tak semua ni? Ni nombor berapa ni? Nampak ke tak? Nampak. Nampak Ni nampak apa ni gambar yang ni? Ni gambar apa awak nampak ni? Nampak ke tak ni? Ada gambar apa kat sini? Nampak. Yelah nampak apa? Star, segi 4. Oh. So saya harap awak nampak dah ni. Saya buka besar dah ni. So kalau kamu nampak ini maka insyaAllah awak bukan buta warna lah. Kalau awak tak nampak tu, tak boleh nak beza tu, kemungkinan buta warna dah. Okay, so mutasi kromosom. Tak ada takut orang nak masuk, saya buka slide besar dulu lah. Okay, mutasi kromosom, perubahan dalam struktur atau bilangan kromosom semasa meiosis dalam organ pembiakan lah. Struktur kromosom tu berubah dari segi pertambahan gen. Dia tambah, bila dia tambah satu gen, semua kromosom itu berubah. Dia hilang satu gen, semua kromosom, turutan kromosom itu telah pun berubah. Struktur dia telah berubah, terlebih satu, terkurang satu. Itu dalam tu, terkurang satu. Katalah dalam base dia tu ada kata kita bagilah 40.
hilang satu kromosom. Hilang satu gen D hilang. Daripada 40 dia jadi 39. Struktur kromosom itu telah pun berubah. Dia bukan macam tadi tu D tu ada lagi, cuma dalam D tu yang berubah. Struktur kromosom tak berubah. Gen dalam D tu je yang berubah. Yang ini ni dia tambah struktur kromosom daripada 40 tadi jadi 41. Kalau hilang struktur kromosom daripada 40 dia jadi 39. Kalau pindah, yang ni pindah ni struktur kromosom tu berubah terus. A, B, C, D tu pergi tukar dengan X, Y, Z. So berubah, struktur dia berubah. Keseluruhan kromosom itu berubah. Maka kita panggil dia sebagai mutasi kromosom. Perubahan dalam bilangan kromosom melibatkan pertambahan seluruh kromosom atau kehilangan seluruh kromosom. Kita panggil sebagai mutasi kromosom. So inilah dia ada di slide lama saya. Kalau Nabilah ingatlah ni ada saya campur-campur. Okay, ini pelenyapan, penyongsangan, penggandaan, translokasi. Ni daripada textbook awak lah. Apa dia pelenyapan? Yang ni dia hilang terus, dia buang terus B. So dah struktur kromosom tu jadi pendek. A, C, D, E, F. Kromosom ini dah mutan. Penggandaan yang berganda B jadi 2 kali. Kromosom ini telah pun bertambah panjangnya. Seluruh kromosom jadi bertambah. Ini seluruh kromosom jadi berubah jadi pendek. Ini seluruh kromosom berubah menjadi panjang. So kromosom ini dah jadi mutan. Okey, yang ini dia berubah. Urutan dia berubah. FED dia ubah kat sini je ni. Penyongsangan. Dah tukar dah. Dia tukar A, B, C, D sepatutnya. Tapi dia tukar jadi A, E, D, C, D, F. Berubahlah songsang lah turutan ni. A, B, C tukar jadi B, C, A. Sama juga. Tapi keseluruhan kromosom itu telah pun berubah. Jadi masuk dalam kategori mutasi kromosom. Translokasi apabila sebahagian daripada kromosom terputus dan bersambung dengan kromosom bukan homolog yang lain. Kalau dia tukar dengan kromosom homolog, tak apa. Ini dia tukar gen dengan kromosom bukan homolog. Sepatutnya A, B, C, D, E, F ni kalau dia nak tukar gen, dia carilah A, B, C, D, E, F juga. Tapi katakanlah yang ni daripada mak, ini daripada bapa kan. Tapi mesti A, B, C, D juga. Yang ini dia pergi buat A, B, C, D, E, F. Dia pergi tukar dengan G, H, I, J, K, L. Tukar satu je sebenarnya kan. Ataupun tukar 2 atau tukar 3. Kalau tukar satu pun dia dah salah. Bukan lagi kromosom. Dah kira mutasi kromosom. Kalau dia tukar F, tukar dengan L. F mai sini, L pergi sana. Tu pun dah jadi mutasi kromosom. Dalam contoh ni dia tukar terus ni semua. D, E, F mai bawah, J, K, L naik atas. Banyaklah yang ni yang dia berubah. Tapi kalau satu pun dia kira mutasi kromosom jenis translokasi. Gini kalau orang tengok lah. Sama je lah ni satu-satu ni. Ni gambar slide lama saya lah. Okay. So satu lagi adalah mutasi kromosom ni kita dah jumpa awal-awal bab 12 tadi tu. Yang dia berubah pertambahan ataupun pengurangan bilangan kromosom. So macam ni maksudnya dalam buku teks awak ada gambar kod bahasa Melayu lah. Saya tak copy lah, saya tak ambil sama je ni. So meiosis 1 yang ini berubah, yang ini tak mengalami pembahagian sel secara betul lah. Maksudnya dia tak ada disjungsi. Pasangan kromosom homolog tidak berpisah, tak disjunction lah tu, tak disjungsi. So dia tak terpisah. Dia pun bawa semua pergi ke kutub sebelah kiri. Yang kutub sebelah kanan ni tinggallah satu saja kan. Sebab itulah seterusnya buat meiosis betul. Bagi sama banyak, semuanya terpisah, kiri pergi kiri, kanan pergi kanan. Yang ni dah tinggal jadi satu. Satu pergi kanan, satu pergi kiri. Tapi masalahnya dia dah tak betul daripada atas. So kita akan dapat N tambah 1, N tambah 2. Yang ni N tolak 1, N tolak 2. Kalaulah meiosis 2 saja yang berpisah, kita masih dapat lagi yang normal. Kalau daripada meiosis 1 lagi dia dah tak berpisah, maksudnya semua gamet yang dihasilkan tidak normal. Gamet yang dihasilkan semuanya mutan. Kalau meiosis 1 okey normal, semuanya berpisah elok-elok aja, dapat 2 anak. Anak tu, satu tu akan jadi normal lah. Dia buat proses pembahagian sel anafasa 2 yang cantik macam ni kan, dapat NN. Tapi anafasa 2 yang berlaku kepada satu lagi, dia tak bagi sama banyak. So kita akan dapat yang ni N tambah 1, yang ni N tolak 1. So kalaulah
tak disjungsi ini berlaku kepada meiosis 1, maka kesemua gamet yang dihasilkan tidak normal. Tapi kalau tak disjungsi hanya berlaku kepada meiosis 2, maka kita masih dapat lagi gamet yang normal dan separuh lagi kita dapat gamet yang tak normal lah, N tambah 1 dengan N tolak 1. Okey, apabila keabnormalan ini berlaku, gamet yang dihasilkan sama ada sperma ataupun ovum mungkin akan disenyawakan atau mensenyawakan, kan? Kalaulah spermatogenesis, maka kita dapat sperma yang tak normal. Kalau oogenesis, kita akan dapat ovum yang tidak normal lah. Okey. Dan dia yang tak normal ini mensenyawakan atau disenyawakan, maka individu yang terhasil adalah individu yang mengalami mutasi. So kita tengok ni tak disjungsi kromosom seks semasa oogenesis. Oogenesis tu dia buat pembahagian sel yang tak lengkap. So yang ni dapat kosong. Ovum dia kosong, tak bawa X langsung. Yang ni ovum dia bawa 2X. Apa yang jadi bila sperma mensenyawakan ovum yang kosong ini, kita dapat orang itu sindrom Turner. Yang ini sindrom ni tak boleh hidup sebab tak ada kod genetik 44 tambah OY. Zygote ini tak akan terhasil, tak akan matilah sebelum sempat menempel pun, dia tak akan wujud. Okey, yang ini pula, yang ini yang jadi sindrom Klinefelter, 44 tambah XXY. Yang ini ni. Ovum mari XX, sperma datang Y. So dapatlah lelaki. Ingat bila ada Y, maka dia menjadi lelaki. Lelaki sindrom Klinefelter, 44 tambah XXY. Okey, kalaulah mari X, sperma datang X, maka orang perempuan itu mengalami trisomi lah. Perempuan sindrom 3X ni, trisomi. So, masih wujud lah yang ini. Orang tu masih boleh wujud tapi mengalami kecacatan genetik. Okey, datang pula sperma yang tak disjungsi. Maksudnya dia datang dengan XY. Kan? Satu X kosong, satu lagi XY. So, yang kosong ni kalau dia senyawakan X, maka dia dapat perempuan sindrom Turner. 44 tambah X kosong ataupun OX. Okey. Satu lagi, sperma bawa XY. Takkan dia tak bagi dua kan? So, dia senyawakan ovum yang X, maka lelaki sindrom Klinefelter yang akan terhasil. Okey. So, oosit ini bawa XY, oosit sekunder bawa X, sperma bawa XY. Maka kromosom dia 44 tambah XXY. Lelaki sindrom Klinefelter. So, ini adalah penyakit-penyakit akibat daripada mutasi gen. So, biasanya awak akan perasan semua ada perkataan sindrom. Sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom trisomi, mutasi kromosom, dia akan bermula nama orang yang mengalami mutasi tu dengan sindrom. Kalaulah mutasi gen, dia tak ada perkataan sindrom kat depan. Itu yang biasalah. So kita boleh tengok ni sindrom Down. Keabnormalan pada kromosom autosom. Ni, kromosom nombor 21 terlebih 1 bilangan kromosom. Jadi, dia ada 47 kromosom di mana kromosom nombor 21 ada 3 kromosom. So, individu ini mungkin lelaki, mungkin perempuan, cek pada karyotip dia lah. Kalau XY, ni XY. Kenapa cikgu ini panjang, ini pendek? Memanglah dia nak buat, dia bukan buat apa yang bentuk macam X tu. So, dia dalam bentuk apa tu tidak replicate kan. Jadi dia macam ni lah. Satu macam ni. Tapi yang ni pendek, yang ni panjang. Maka yang ini adalah kromosom seks. So ini XY lelaki. Kalau dua-dua panjang, XX perempuan. Okey, dia akan sama je. Sindrom ni, penyakit yang depan ni sindrom ataupun mutasi kromosom ni, dia sama je, lebih kurang je semua. Kalau dia masuk dalam kategori sindrom Down, samalah lebih kurang semua. Laki ke perempuan pun awak akan nampak lebih kurang sama. Tapi nampaklah fizikal laki dengan perempuan tu beza. Cuma orang tu, yang sindrom Down tu mata dia akan sepet, hidung dia akan penyet, lidah dia terjelir, dahi yang lebar dan kebiasaannya terencat akal. So kita boleh cam, oh dia ni ada sindrom Down. Nampak direct. Orang yang macam ni adalah orang yang mengalami sindrom Down.
Okey, untuk sindrom Allahuakbar. Okey, untuk sindrom Cri-du-Chat. Berlaku perubahan dalam struktur kromosom disebabkan pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5. Yang ni, kromosom nombor 5 kat sini. Yang ni tak habis ni Dia ada 1, 2, 3, 4 tak ada dalam gambar ni. So, kalau sindrom Duchat ni kromosom nombor 5 ni hilang. Hilang semua sekali. Maka lengan kromosom itu pendek. Jadi pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakan pesakit mati semasa kanak-kanak sebab hampir keseluruhan kromosom tu hilang kan. Jadi banyaklah gen-gen yang tak ada pada pesakit ni. Okey. Yang ini mutasi kromosom kalau sindrom Down lah. Yang ni kalau dibuat macam ni kan. Tak ada masalah. Okey, keabnormalan dalam kromosom seks. Yang ni yang dia ada 3. Trisomi tadi kat sini. Kalau trisomi XXX. Awak ingat yang tu. So kat sini ada dalam textbook awak ni ada sindrom Jacob. Cuma kat sini dia panggil trisomi tu sindrom 3X. Sebenarnya nama lain dia adalah sindrom trisomy. TRISOMY ataupun SOMI. Okey, so ini sindrom Down. Ni sindrom Klinefelter 44 tambah XXY. Lelaki yang mandul dengan testik kecil yang gagal menghasilkan sperma, mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Kenapa? Sebab dia terlebih Gen X. Maka dia akan ada ciri-ciri perempuan lah sikit. Okey, dia beza dengan Hunsa . Hunsa ni, dia lelaki ataupun dia sebenarnya lelaki ataupun perempuan, tak kisahlah. Tapi, dia pembentukan, macam mana nak cakap awak, pembentukan organ pembiakan tu tak sempurna. Kita boleh check dalam dia tu, dia punya 44 tambah XY ke dia 44 tambah XX. Cuma pembentukan alat sulit dia tu je jadi tak sempurna. So orang yang Hunsa ni kalau dia check, dia boleh tengok selalu. Dia 44 tambah XY ke dia 44 tambah XX. Dia bukan sindrom Klinefelter. Setahu saya macam tu lah Hunsa tu terhasil. Dia bukan disebabkan dia 44 tambah XXY maka dia jadi 2 alat kelamin. Bukan, tidak. Dia pembentukan alat kelamin dia tu tidak sempurna sewaktu dalam badan dalam dalam uterus mak dia, dalam rahim mak dia. Pembentukan yang nak menyebabkan dia jadi alat kelamin lelaki atau alat kelamin perempuan tu tak sempurna. Sebab tu dia tak dia jadi macam lebih kurang, ada dua-dua. Setahu saya begitu. Awak boleh cari balik lah. Setahu saya lah tu dia tak sama dengan sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ni dia duduk dekat dalam gen. Dalam gen awak boleh ambil je kuku dia pergi check ataupun rambut dia pergi check. Kalau betul dia 44 tambah XXY, maka dia memang ada ciri-ciri perempuan. Tapi kan kalau ikut saiz dia lelaki sebab dia ada Y. Tapi dalam kes ni Allah memang bagi pilihlah nak jadi lelaki ataupun perempuan. So yang ini kalau dia nak tukar tak apalah sebab memang azali dia begini. Tapi tak pastilah. Setahu saya macam tu. Pembentukan alat kelamin tidak sempurna kalau dia Hunsa. Ni memang dalam gen. Saya jumpa kat mana artikel tu, dia memang pembentukan alat kelamin itu tidak sempurna. Sebab tu dia jadi macam tu. So tapi kalaulah dia tu memang 44 tambah XXY maka dia boleh dipilih lah. Dia nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan. Tapi ada memang pembentukan alat kelamin semua sempurna. Dia perempuan sampailah bila dia besar tu dia pergi buat check. Siapa saya kata silap saya. Atlet Indonesia lah. Kau main bola tampar. Awak check lah nama apa saya tak ingat. Yang tu memang betul. Betul-betul. Dia memang besar macam lelaki tapi alat kelamin dia perempuan. Maka bila dia jadi tentera juga, bila dia masuk tentera tu lah orang check. Check rupanya dia lelaki bukan dia perempuan. Dia mewakili Indonesia main bola tampar dalam kategori perempuan. Memang dia besar. Awak cari lah. Saya jumpa kat mana yang itu ada. Saya baca. Bila baca benda-benda macam ni kan kita boleh kaitkan. Silap saya tak simpan. Sepatutnya saya simpan kan artikel tu. Saya tak ingat. Waktu tu tak ingat. Tapi memang ada lah atlet Indonesia. Dia main bola tampar kalau tak silap saya. Awak cari lah. So sindrom Jacob pula 44 tambah XYY. Yang ni dia terlebih Y.
Maksudnya macam mana boleh jadi? Saya pun macam susah sangat nak jadi. Sebenarnya ni XY, XY tambah Y lagi kan. Kromosom daripada lelaki bergabung dengan Y lagi. Ataupun dia replicate sendiri Y ni. Lelaki mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal, mempunyai masalah jerawat teruk di muka, lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran, mempunyai masalah otot yang lemah, hypotonia. Tapi kalau kita nak buat macam ni, kita tak tahulah macam mana datang. Sebab kalau yang ni XY, takkanlah mai sperma pula Y, senyawa kan. Sebab perempuan mesti bawa X. Ataupun waktu pembahagian sel tu, Y tu direplicate pula. Baru dapat YY kat sini. So dapatlah X bergabung dengan YY. Mungkin waktu pembahagian sel tu, gen Y tu dia berganda sekaligus. Mungkinlah saya tak tahu yang tu. Tapi susah nak jumpa lah sindrom Jacob ni yang XYY. Okay. Lepas tu sindrom Turner, saya rasa yang tak ada masalah. 44 tambah X0 ni, XO ni. Perempuan yang mandul, kekurangan ciri-ciri seks sekunder perempuan, buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Individu ini mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher, lehernya bertaut dan mempunyai IQ yang rendah. Yang ni saya dah, yang ni Klinefelter, Turner ni dah jumpa dah dekat awal-awal bab ni itu kan. Okay. So inilah ringkasan dia. XXY, lelaki, sindrom Klinefelter. XXY, XXX, perempuan, trisomi. XYY, lelaki, sindrom Jacob. XO ataupun X0 ni, perempuan, sindrom Turner. Ini sindrom Turner lah ni. Ni gambar kalau tengok. Saya dah tunjuk itu kan. Satu dalam setiap 5,000 kelahiran. Tapi kalau sindrom Klinefelter, satu dalam 2,000 kelahiran. Maksudnya nak jadi sindrom Klinefelter ni lagi senang daripada nak jadi sindrom Turner. Okay. So ini bentuk lah. Ini Klinefelter. Yang ni kalau dia banyak, dia ada satu Y tapi ada banyak XX, semua kita panggil sebagai Klinefelter lah. Tapi kalau dia ada satu X tapi ada Y banyak, dia akan jadi sindrom Jacob. Okey. Dan last sekali untuk bab ni adalah mutasi sel soma dan sel gamet. Mutasi dapat berlaku pada sel soma atau sel gamet dan akan menghasilkan variasi dalam populasi. Apa perbezaan antara mutasi sel soma dengan sel gamet? Kalau mutasi sel soma, dia melibatkan sel-sel badan lah seperti kulit, sel kulit, sel mata, tidak boleh diwarisi kepada keturunannya. Penyakit hanya dialami oleh individu yang mengalami mutasi, contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Kalau mutasi sel gamet pula, melibatkan sel jerma yang menghasilkan sel gamet. Yang bahagian XY tadilah, oosit sekunder ataupun sperma tu kan. Boleh diwariskan kepada induk kepada anak, penyakit akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi dan akan diwarisi oleh keturunan. Sebagai contoh, semua penyakit yang boleh diwarisi seperti thalassemia. Itu je lah beza antara mutasi sel soma dengan mutasi sel gamet. Nak tanya? Ada dah, habis dah ni. Ada nak tanya? Ras nak tanya apa Ras? Cikgu, kalau dia kecacatan macam cacat tubuh badan, Terlebih satu jari. ya terlebih satu jari ke macam Saya tu tak ingat nama dia apa, tapi itu sindrom. Dia sindrom. Dia alami pada dia berlaku pada apa tu? Sel soma. Sindrom kalau tak silap saya. Dia berlaku pada sel soma. Terlebih, saya tak ingat lah sindrom apa nama dia. Lupa sindrom apa Nabilah, tak ingat Nabilah. Dulu saya pernah ingat, sekarang saya lupa. Tak juga Ibu. Nanti jap nak cari. Polidaktil. Sindrom polidaktil. Poli ni banyak So sindrom polidaktil. Dia terlebih jari kaki ataupun jari tangan. Ada terlebih lah satu. Kadang-kadang benda tu tak ada tulang pun dekat jari dia tu. Ataupun kaki dia kan. So tak ada masalah pun. Cuma kalau kaki susahlah sikit nak pakai kasut. Kalau tangan tak ada
Kadang-kadang orang tak buang pun benda tu. Lagi nak tanya apa lagi? Ada orang kata orang yang ada polidaktil ni pandai lagi sikit. Dia lebih genius sikit. Tahu lah betul ke tak. Ada nak tanya lagi? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Orang lain? Tak ada aku. Tak ada. Faham ke semua? Macam mana boleh jadi mutasi gen, macam mana boleh jadi mutasi kromosom. Boleh beza tak? Nama tu senang je sebab ada sindrom dia akan jadi mutasi kromosom kan? Tak ada sindrom dia akan jadi mutasi gen. Cuma faham ke tidak betul-betul mutasi gen tu dia berlaku dalam satu gen tu. Gen tu ada tapi dia yang berubah. Dalam tu yang berubah. Kalau mutasi kromosom ni gen tu berubah secara semua gen tu sama dia hilang, berganda, songsang ataupun dia tukar tempat gen tu. Satu lagi kes untuk mutasi kromosom dia tambah terus. Satu struktur tambah. Saya rasa macam sindrom Jacob ni memang ditambah. Tiba-tiba berlaku mutasi Y tu jadi berganda, jadi 2. Sebab tu dia jadi XYY. Mungkin dekat dalam gen tu dia tiba-tiba kan kopi macam baby yang kembar seiras lah. Tiba-tiba je bagi sama banyak. Cantik pula tu, elok kan. Jadilah kembar seiras semua dia kopi, dia replikasi keseluruhan. Apa tu? Semua gen yang ada semua kromosom semualah sel tu. So dapat kembar seiras. Mungkin sindrom Jacob ni pun sama. Dia buat replicate tu, replikasi tu betul-betul gen Y tu jadi 2 terus. Sama sebiji sebab tu. Sebab kalau dia buat, kalau kita fikir tak logik lah dia nak dapat macam ni kan. Untuk macam ni, main mana? Kalau dia tak bagi sama pun dia mesti kosong, satu kosong, kantung sperma kosong. Satu lagi ada XY. Main mana pula Y? YY tak mungkin jadi YY sebab dari lelaki tu mesti satu X, satu Y. Dia takkan dapat YY. So saya rasa boleh jadi sindrom Jacob tu apabila kromosom Y itu mengalami mutasi dan dia replicate. Replicate dia diganda terus semua keseluruhan Y. That's why dia dapat XYY. Mungkinlah di satu Y tiba-tiba dalam ni kan Y tu mengganda sekaligus. So dapatlah YY dekat dalam sperma. Bila dapat YY senyawa dengan sperma ovum yang X jadilah XYY. Mungkinlah macam tu. Sebab tak tahu kan main mana, macam mana. Dia tak boleh, dia bukan daripada tak disjungsi lah. Tu. Dia saya rasa dia jadi penggandaan ni. Yang ni kan ganda semua sekaligus. Tapi dia bukan ganda sikit, dia ganda semua. Satu kromosom Y tu diganda semua. Maka dia jadilah satu lagi kromosom Y. So dia ada 2 kromosom Y. Barulah logik macam mana dia jadi. Dia takkan jadi, dia tidak terhasil akibat daripada apa tu? Ni lah. Ni tak disjungsi macam ni. Awak boleh carilah, saya rasa itu yang paling logik untuk macam mana sindrom Jacob tu terhasil. Okay, tak ada tak ada nak tanya. Kalau tak ada nak tanya. Betul ni tak ada nak tanya? So hari ni kita ada Farid, Mia, Natasha, Nabilah, Amani. Siapa lagi? 5 je ke? Raz, 6. Betul. 6 lepas tu saya. Betul lah. 6 orang je hari ni. Sikit ni hari ni. Alisha tak ada. Biasa Alisha ada. Tak ada Alisha hari ni. Biasa kan 7-8 juga. Biasa 8 lah. 8 orang. 4 yang biasa tak ada. Yang biasa tak ada gile-gile. Tapi 2 orang yang confirm tak ada setiap masa. Saya nak tanya apa jadi dengan siapa dah? Allah, nama pun lupa. Laki 2 orang tu. Firdaus. Apa jadi dengan Firdaus? Tak tahu. Tak tahu. Awak tak ada mesej-mesej?
Tak ada mesej? Kalau Asih ada pagi tadi. Hasih okey, sihat dia. Asih ada pagi tadi. Kontak dapat. Lepas tu tak masuk pun kelas saya.